Dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran yang sepatutnya yang kita belajar. Ini sebenarnya ulang kaji semula untuk bertiga subtopik, iaitu pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, dan juga kita akan belajar berkaitan dengan penyerakan cahaya. Jadi tiga subtopik ini juga akan rangkumkan dalam satu video ini, di mana kita akan belajar berkaitan dengan yang pertama iaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya, ini adalah contoh yang kita boleh tengok di dalam buku teks. Buku teks sila buka muka surat 1233. Mengapa dasar kolam yang dalam kelihatan cetek dan ikan yang berenang di dalam kolam itu kelihatan seperti berenang di atas permukaan air? Bila kamu tengok ikan itu berada seolah-olah berada di permukaan air dan bukannya terlampau dalam. Dan yang kedua, mengapakah pensel kelihatan bengkok di dalam gelas yang berisi air? Contoh di sini cikgu boleh ambil air. Cikgu besarkan skrin. Ini air. Jadi air, kita masukkan pensel. Kamu nampak pensel tersebut kelihatan bengkok. Saya kecilkan. Jadi apa yang berlaku di sini adalah fenomena yang dikenali sebagai pembiasan cahaya. Mana kata cahaya yang anda lihat pada gelas tadi, dia dibengkokkan. Sebagai contoh, cuba terangkan satu dulu. Ilusi di atas terjadi disebabkan perubahan arah perambatan ataupun pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Jadi fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya. Contoh dalam gambar raja yang kamu boleh lihat ini. Seorang pemerhati, dia memerhati seekor ikan di dalam air, di mana ikan tersebut berada seolah-olah nampak berada di atas permukaan air, sedangkan dia sebenarnya adalah lebih dalam. Cahaya daripada mata, yang masuk ke dalam mata, daripada medium air yang berkepekatan tinggi ke kepekatan rendah, iaitu medium udara, masuk ke dalam mata. Bila dia masuk ke dalam mata, apa yang anda nampak, dia sebenarnya ikan itu seperti berada di atas permukaan air. Sebenarnya dia adalah lebih dalam. Kemudian ini adalah gambar yang cikgu tak dapat terangkan hari itu. Jadi di dalam gambar ini anda boleh lihat, di sini ada air, di mana dia adalah lebih tumpat. Dan satu tempat yang kosong ini adalah udara, iaitu yang kurang tumpat. Di mana sekiranya sinar tuju tersebut dia lurus 45 darjah, ini sebenarnya 45 darjah. Kemudian bila pergi keluar ke udara, jadi sinar ini dia akan menjauhi garis normal. Ini adalah garis normal. Dia akan jauh daripada garis normal tersebut. Jadi cahaya terbias menjauhi garis normal kerana sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi apa yang anda nampak ni memang macam inilah, dia akan menjauhi garis normal. Untuk yang satu lagi, jadi sinar tuju itu adalah daripada udara, dan kemudian dia masuk ke dalam medium yang lebih tumpat, iaitu air. Bila dia masuk ke dalam air, jadi sinar tersebut dia akan terbias dan menyebabkan dia membengkok
mendekati arah garis normal. Okey, cahaya terbias mendekati normal kerana sinar tuju bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Okey, seterusnya, okey, anda boleh lihat di sini untuk yang uh, air daripada yang lebih tumpat kepada kurang tumpat, okey, garis sinar tuju yang lurus dia tidak ada pembekokan. Okey, seperti contoh cikgu ambil yang air ni tadi. Okey, cikgu besarkan skrin. Okey, cikgu buat dia lurus. Okey, bila dia lurus tidak ada berlaku pembekokan. Okey, sekiranya kalau ada Okey, sekiranya kalau ada macam ni, pensel ni membengkok, okey, dia akan nampak sekelihatan membengkok. Okey, cikgu sengitkan pensel ni lah. Okey. Okey, sama juga dengan yang ini, daripada medium udara kepada medium air yang lebih tumpat, jadi cahaya dia lurus saja, dia tidak akan terbias. Okey, seterusnya kita tak perlu eksperimen ini. Okey, jadi soalan ni tak perlu buat. Okey, cikgu teruskan dengan penyebaran cahaya. Okey, penyebaran cahaya. Okey, ini yang cikgu terlepas hari itu, cikgu tak sempat. Okey, di mana cahaya putih dia terdiri pada 7 warna yang berlainan. Okey, setiap juzuk warna ini bergerak dengan kelajuan yang berlainan dalam sesuatu medium. Okey, sebagai contoh, cahaya merah, okey, dia mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Okey, warna merah lah. Kenapa warna merah? Kita akan tengok selepas ini. Okey, oleh itu cahaya merah paling kurang dibias. Okey, kemudian dia sebagai contoh waktu petang. Okey, waktu petang warna merah dia akan disebabkan dia adalah kelajuan yang paling tinggi, tapi dia kurang diseratkan, dan warna merah itu akan nampak lebih jelas pada waktu petang ataupun pada waktu senja. Okey, cahaya ungu pula mempunyai kelajuan paling rendah dan paling banyak dibiaskan. Okey, mana kata di sini kelajuan untuk ungu, okey, dia lambat, dia slow. Okey, kita tengok di sini. Okey, apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, okey, jadi sinar putih itu akan dipecahkan kepada komponen warna yang berlainan, yang berbeza. Okey, jadi hal ini disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih itu membengkok ke arah mendekati garis normal. Okey, kita lihat di sini macam mana apa yang berlaku dekat prisma. Bayangkan cahaya putih tersebut kita alihkan cahaya tersebut pergi ke dalam prisma. Okey, kemudian di sini adalah garis normal. Okey, garis normal tersebut dia lurus 90 darjah. Okey, kemudian bila cahaya tersebut masuk, dia akan dibiaskan. Okey, berdasarkan penerangan di sini. Okey, dia akan dibiaskan dan dia akan bahagian sini apabila dia dibiaskan, kemudian berlaku penyebaran cahaya di sini. Okey, jadi cahaya yang keluar daripada garis prisma menjauhi garis normal. Okey, ini dia akan jauh daripada garis normal. Garis normal sini dia akan jauh dari prisma yang telah disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenali sebagai spektrum. Okey, jadi yang terkeluar daripada prisma ini akan menghasilkan spektrum warna. Okey, daripada warna merah yang paling laju, tapi dia punya warna adalah warna kurang. Warna merah kurang. Okey, kemudian warna ungu dia kelajuan yang paling rendah. Okey, cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7
warna dalam tertib tutunan tertentu yang dikenali sebagai spektrum. Jadi spektrum warna putih terdiri pada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Okey, ini adalah warna-warna pelangi. Okey, seterusnya, okey, yang ini adalah contoh kita lihat di langit lah sekiranya kalau berlaku pembentukan pelangi. Okey.